أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وجعلنا من العلماء العاملين، وجعلنا من العلماء الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita umur lagi, ada Allah Subhanahu wa taala berikan peluang pada kita pada hari ini lagi, boleh kita bersama-sama mari muzakarah, mari mempelajari, lagi pula mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengunjungkan Allah Subhanahu wa taala, membesar Allah Subhanahu wa taala di dalam satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, minggu yang telah lalu kita bicaranya tentang Allah Subhanahu wa taala menerak ataupun menolak daripada perkataan Yahudi yang mengatakan masalahnya dah orang nak dapat kebajikan dan dapat kebaikan, maka pasti kena menghadapi kepada jihad yang tertentu, kepada jihad Baitul Maqdis dah. Tapi Allah Taala jawab katanya walakinnal birra man amana billah. Tapi orang nak dapat kebajikan tu bukan tentu kena hadap pada jihad yang tertentu, bahkan orang yang dapat kebajikan daripada Allah, dapat kebaikan, dapat pahala ganjaran itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan orang beriman dengan hari akhirat. Maka pada hari ini kita masa bicaranya ialah satu ayat ya Allah Subhanahu wa taala firman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman pula apabila Allah Taala royak dah, Allah Taala cerita kata orang yang dapat kebajikan itu bukan orang yang menghadapi kepada jihad yang tertentu, yakni jihad masyriq ataupun jihad maghrib, tapi orang yang dapat kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu orang yang beriman kepada Allah, yang beriman pada hari kiamat dan beriman pada para malaikat dan hingga akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman lagi, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل كتب عليهم القصاص في القتلى. Wahai orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang beriman, Allah Ta'ala seru kepada orang beriman. Ini yang bunyi lembut daripada Tuhan seru kata ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi apabila ayat macam ni turun main dengan kata ataupun Allah Taala khitab, Allah Taala menghadapi dengan cakap kata ya ayyuhallazina amanu ni,
golek ke ini ayat yang turun di Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Ayat ni Allah Ta'ala turun kepada ahli Madinah, kerana orang ahli Madinah ni hati yang terlebih lembut daripada orang Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman mereka itu. Sebagai takdirnya, kita takdir mana nak iman, ai imanan kamilan. Ayat ni orang yang beriman sebagai iman yang sempurna. Segala mereka yang beriman hukum qisas. Di hari ini musannif kita nak bercara pada ayat ni, nak ayat nak menyata sikit. Musannif kata hukum qisas. Apa makna hukum qisas? Yakni hukum bunuh balah ataupun hukum balah. Demo kat telinga kita kena kelengak telinga demo. Kalau demo kat lidah kita kena kat lidah demo. Hatu orang panggil hukum kisah dalam Islam. Makna Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi. Kalau ada kerajaan Islam demo pergi pukul kita sutir di muka, maka kita kena pukul balas sutir di muka dia. Kalau dia kerak telinga kita sebelah, maka kerajaan Islam pasti kena di orang kena kerak saat itu, dia kena orang yang kerak telinga tu kena kerak telinga dia sebelah. Mana kan? Jadi kalau ada seorang tu kerak telinga seorang tu, orang yang terkena kerak maktuk saat itu kena kerak telinga sebelah. Maka orang yang mengerak tu kerja saat itu kena tindak balas, kena kerak telinga dia atik sebelah. Jangan kurang, jangan lebih. Tu mana katanya? Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Apa maknanya? Telah difardu ataupun telah dititah, telah ditututi, itu anak telah difardu, yakni telah dititah dan telah difardu, telah dititah dan diperintah oleh Allah atas kamu itu akan qisas. Apa kisah? Badal, berbalas-balasan, balas-balas. Mana dia mau bunuh, misalnya kita kata seorang ni dia bunuh seorang, maka dia pun kena dibunuh juga. Kalau dia kerak jari orang seputung, maka dia akan dikerak. Tu makna tu berbalas-balasan. Berbalas-balas ni pada segala bagai bunuh. Pada segala bagai bunuh ataupun macam bunuh, tak kira lah. Bunuh saat itu kita tahu bunuh dengan pisau, maka orang tu pun kena bunuh dengan pisau. Misalnya kita tahu kalau orang ni kena bunuh dengan bedil, mana kata seorang tu pun kena bunuh dengan bedil. Misalnya dia mau ni mati dengan sebab kapok, orang tu pun dibunuh dengan kapok juga. Tu kerajaan Islam pasti kena ambil tindak ke tertengik berbalas-balas. Tu mana kata berbalas tu pada segala bagai bunuh. Baca bagai bukan bagi tu. Pada segala bagai yang macam bunuh, sifat dan perbuatan. Sifat tu kita kata orang kena bunuh tu, misalnya kita kata hamba, maka orang yang dibunuh tu pun hamba, sifat sama-sama sifat hamba sama hamba. Ataupun orang lelaki sama lelaki, tu orang panggil sifat. Ataupun kita tahu perempuan sama perempuan, perempuan ni dia pergi tikai seorang perempuan lagi, maka dia pun akan dibalas dengan tikai juga. Tu mana tu? Sifat. Mana kata supaya dari segi sifat, perempuan sama perempuan, orang merdeka sama merdeka, hamba sama hamba. Tu masalah. Dan perbuatan yang buat tu gapo? Ada nak balas. Misalnya yang kita kira seorang tu misalnya dengan bajak, dengan bajak sumeng, maka dia akan dibalas dengan bajak sumeng. Ataupun dia saat itu ditikai orang selubai, perbuatan tikai selubai, maka dia akan ditikai dengan selubai. Ataupun dia saat itu dikerak telinga seorang, maka dia akan dikerakkan telinga seorang juga. Ataupun demo tu dia dikerak jari orang seputung, maka dia akan dibalas kena kerak jari seputung. Tu mana? Perbuatan. Sifat sama sifat, kalakuan sama kalakuan, perbuatan sama perbuatan. Tengok tu katanya al-hurru bil hurri. Apa al-hurru bil hurri? Yakni kita kata orang merdeka dia bunuh orang merdeka. Tengok tu, dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka. Makna kata orang merdeka ni dia dibunuh akan seorang yang merdeka, maka orang merdeka saat itu akan dibunuh akan dia juga. Misalnya dia dibunuh orang merdeka, mana orang bebas macam kita, tak ada jadi gundik orang, tak ada jadi hamba orang, maka makna kata dia saat itu akan dibunuh juga. Misalnya orang merdeka ni macam kita, kita pergi bunuh si Khalid, maka Khalid tu mati,
Maka lek waris dia pun tak benar, tak wi maaf. Maka kalau ada kerajaan Islam, maka si Zaid saat itu pun dia kena bunuh semacam si Khalid. Maka si Khalid orang merdeka, maka dia tu pun orang merdeka. Makna kata orang yang merdeka dia pergi bunuh orang merdeka, maka dia tu kena bunuh balas. Deh masalah yang pergi bedikan seorang ataupun yang pergi tikirkan seorang ataupun yang ambil tokau batu pergi remah atas kepala si Khalid. Si Khalid mati, maka dia pun dibunuh balas, kena ambil tokau batu remah atas kepala dia sebutir. Tapi sifat sama sifat, orang merdeka sama orang merdeka. Nah, tu mana kata sama-sama merdeka. Tiada dengan sebab bunuh hamba. Adapun orang merdeka dia pergi bunuhkan seorang hamba. Orang merdeka dia pergi bunuh seorang hamba. Orang yang dia bunuh saat itu, orang seorang itu hamba. Maka orang merdeka yang pergi bunuhkan seorang hamba, guni orang ni, orang merdeka saat ni kena bunuh balak dah. Jawab kata tak kena apa? Tak kena bunuh balak. Misalnya orang ni hamba orang guni, misalnya kita kata si Umar ni hamba bagi si Khalid. Hamba bagi si Khalid, maka si Zaid orang merdeka pergi bunuhkan si Umar hak jadi hamba bagi si Khalid. Bermakna kata Zaid ketika ni kena bunuh balas kedak dengan sebab dia tu bunuhkan si Umar saat ni dengan dia ambil pisau ketika cerak di perut si Umar. Maka si Umar tu mati. Tapi si Umar tu hamba dan gunik bagi si Khalid. Jawab ketika ni kata tiada dengan sebab bunuh hamba. Makna kata seorang yang merdeka pergi bunuhkan seorang yang hamba, makna seorang merdeka ini tak dibunuhkan akan dia. Dah. Makna kata dia kena bayar diat lah, kena bayar diat. Ataupun bayar gapo dera dengan ya sebab ia tu pergi bunuhkan bagi si Umar. Misalnya hamba ni kita katanya harga ianya ana. Tu orang panggil nak pukul harga lah. Misalnya hamba bagi si Khalid Umar ni, Umar beli 20,000. Ya orang panggil hamba ni dia kena pukul harga. Dia serupa dengan harta benda, maka dipukulkan akan harga si Umar saat itu harga 30,000 nak Khalid beli, maka dipukulkan harga tu. Makna kata si Zaid hak pergi bunuhkan si Umar hak jadi hamba bagi si Khalid saat itu, makna Zaid kena bunuh balas tak? Jawab kata tak ada kena bunuh balas, tapi si Zaid saat itu dia kena bayar harga bagi si Umar hak yang jadi gunik bagi si Khalid saat ni. Wal abdu bil abdi, dan hamba dengan sebab hamba. Atau dia panggil hamba sama hamba, itu satu sifat satu kelakuan bersama kemudian dan bunuh hamba dengan sebab bunuh hamba ni kena bunuh balas juga. Kita kata hamba bagi si Khalid namanya Umar, hamba bagi si Zaid itu namanya Bakar. Kemudian Bakar saat ni tu hamba bagi si Zaid, Umar saat ni tu hamba bagi si Khalid. Maka hamba bagi Khalid saat ni dibunuhkan hamba bagi si Zaid. Ialah kena pada Bakar. Kemudian apabila Umar yang dibunuhkan seorang hamba bagi si Zaid yang bernama Bakar, maka Umar saat ni pun kena dibunuh akan dia kerana dia bersamaan pada sifat sama-sama hamba. Si Umar hamba bagi si Khalid, gunik bagi si Khalid, dan pula Bakar hamba bagi si Zaid. Tapi Umar dibunuh akan Bakar, maka ketika ni bersamaan pada sifat, maka lazim dibunuh akan si Bakar, si Umar saat ni yang bunuhkan Bakar. Adapun kalau orang merdeka dibunuhkan satu hamba, hak ni orang panggil orang merdeka tak dibunuh, tak dikisah dengan sebab bunuhkan hamba. Ya sebab apa? Syarat pada nak kisah yakni sifat bersama kalau hamba sama hamba, kalau masalah merdeka sama merdeka, kalau laki-laki sama laki-laki. Kemudian kalau tak sepakat tentang sifat, misalnya orang merdeka dibunuhkan masalah orang hamba ataupun dibunuhkan gunik ataupun hamba, maka orang merdeka saat ni tak dibunuhkan akan dia kerana tidak bersamaan pada sifat. Wal unsa bil unsa, dan perempuan sama perempuan. Maknanya dan perempuan dengan perempuan, dan telah menyata oleh sunnah bahawa laki-laki lelaki dibunuh dengan bunuh perempuan dan diiktibar bersama-sama pada agama. Maka tiada dibunuh muslim jika hamba sekalipun dengan bunuh kafir. Mana? Jadi kalau kita kata orang tino perempuan ia dibunuhkan masalah sama perempuan,
Siti Khadijah, misalnya kita tahu Khadijah ia pergi bunuh si Fatimah. Sama-sama tina sifat sama ni. Para puan sama para puan. Betina sama betina pergi bunuh pergi mari. Aptike pergi mari gomo pergi mari gomo sitna. Si Khadijah dengan si Fatimah gomo pergi gomo mari, maka si Fatimah tu mati dengan sebab ditikaikan oleh si Khadijah. Maka si Khadijah saat ni bunuhkan si Fatimah saat ni tu, adakah Khadijah tu dikisah dibunuh balas? Jawab kata kena bunuh balas kerana sepakat pada sifat, kerana sepakat pada kelakuan, kerana sifat pada bersepakat pada masalah orang panggil keadaan perempuan sama para puan. Kamade dibunuh balas kali dia tikai berapa lubai Fatimah. Dia Khadijah tikai 3 lubai sebab tu mati. Maka Khadijah pun kena bunuh balas, kena tikai juga 3 lubai semacam mana dia tikaikan Fatimah saat ni. Tu mana tu unsa bil unsa. Dan telah menyata oleh sunnah, telah menyata oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi menyata lagi bahawa laki-laki, bahawa lelaki, baca itu, dibunuh dengan bunuh perempuan. Jadi laki-laki saat ni bunuhkan perempuan. Dan diiktibar, apa makna diiktibar? Yakni dikira. Apa makna diiktibar? Yakni dikira bersama-sama pada agama. Kemudian orang jatuh bunuh orang tina. Misalnya si Zaid bunuh si Khadijah, maka Khadijah mati sebab Zaid saat itu pergi pukul dengan besi ataupun pergi pukul dengan kayu, Khadijah tu mati. Maka si Zaid saat itu kena bunuh balas dengan dia godeng dengan kayu ataupun pukul dengan kayu dak. Dia bunuh si Khadijah, dia pak dia hatai dengan kayu saat itu 10 tik. Si Khadijah tah pala pecah yak sembuh, Khadijah tu mati. Maka si Zaid saat itu kena bunuh balas ke dak? Dengan sebab ia pergi bunuh si perempuan si Khadijah saat ni orang tina, orang perempuan. Jawab di sini kata si Zaid pun kena bunuh balas kerana orang panggil di dalam sunnah ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang lelaki dibunuh perempuan dikira dan diiktibar dalam agama bersamaannya pada sifat. Walaupun ni lelaki ni perempuan, si Zaid dibunuh si Khadijah dengan yang godek 10 titah pada Khadijah, bermakna kata si Zaid itu akan dibunuh balas. Ini masalah tak serupa dengan masalah seorang merdeka dibunuh seorang hamba saat ni. Adapun si Khalid dibunuh, kita kata si Umar hamba bagi ke, si Zaid dibunuh si ke, si Umar hamba bagi si Khalid. Hak tu makna kata si Zaid tak ada kena bunuh balas sebab dia bunuh hamba bagi si Khalid. Adapun seorang yang dibunuh para puan, makna kata seorang laki-laki itu pun dia kena bunuh balas juga. Ini sudah menyabik dan sudah warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun laki-laki itu dia bunuh perempuan sekalipun, makna dia tu akan dikisas ataupun dibunuh balas. Inilah kalau gigi sama buku bisgawa as-sinnu bis-sinni. Kalau dia mau tu gigi patah gigi seputung, orang yang mematah nama Muhammad, orang yang kena patah tu nama kita kata Khalid, maka Khalid tu patah gigi seputung dengan sebab si Muhammad gigi godai, maka si Muhammad pun kena gigi godai patah gigi seputung. Tu makna qisas. Apa makna kisah? Asal kita pasal makna penuh kisah ni bunuh balas, tapi berbalas-balas bukan kata pasti kena bunuh mati. Kalau dia mau nikah linga sebelah, orang yang mengerat akan dikeratkan linga dia sebelah. Kalau dia pergi kudungkan jari seputung, dia akan dikudungkan jari seputung. Makna berbalas-balasan pada segala bagai bunuh sama ada daripada kerat jari tu, dia panggil masuk dalam perbunuhan dah tu. Walaupun tak bunuh mati sekalipun, dia masuk dalam bagai perbunuhan. Dia pergi kerat jari seputung, tak ada bunuh lagi, tak mati lagi seorang, tapi ini masuk di dalam bagai nak bunuh dah tu. Walaupun seorang tak mati, tapi dia masuk di dalam macam bagi perbunuhan. Ingat molek tu bukan tahu pasti kena tikai mati baru hari ni kena balas. Dak. Kalau dia pergi kerat jari orang seputung, maka dia pun kena kerat jari seputung juga. Kalau dia pergi godai kepala demonstrate, dia pun kena godai kepala stick. Ini masuk dalam bagai dan macam-macam perbunuhan. Walaupun bunuh tak mati sekalipun, tapi orang panggil sebuah godai kepala stick, masuk di dalam macam perbunuhan. Pergi kerat jari seputung, masuk di dalam macam perbunuhan. Dia pergi kerat linga sebelah, ini masuk di dalam bagai macam perbunuhan. Itu dia. Maka tiada dibunuh, tak dibunuh Muslim, orang Islam tak dibunuh, orang Islam tak dibunuh jika hamba sekalipun. Jika orang Islam tu hamba orang, gunik orang,
Deh, tak dibunuh orang Islam, orang Muslim hak dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam tu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tak dibunuh orang Islam dengan sebab apa? Dengan bunuh kafir, yakni dengan sebab dia pergi bunuh orang kafir. Orang ni orang nak Islam, sama ada orang Islam tu orang merdeka ataupun dia tu orang hamba orang, gunik orang, seperti Umar hamba bagi Khalid, pergi bunuh kita tak Aidan ataupun Aidam. Orang kafir. Kafir tu tak kira lah kafir Buza ke, ataupun kafir Yahudi ke, ataupun kafir Nasara, masuk dalam kafir. Makna kata orang Islam sama ada dia orang merdeka ataupun dia hamba orang, maka dengan sebab dia pergi bunuh kat orang kafir, maka dia saat ni tak dibunuhkan bala, kerana orang Islam ini terlebih mulia di sisi Allah lebih daripada orang syirik dengan Allah orang kafir ini. Sebab tu orang Islam apabila dia bunuhkan orang kafir, sama ada daripada kafir Yahudi, kafir Kristian, apa kita katanya kafir Buza, maka orang Islam ini tak dibunuh bala dengan sebab dia bunuh kafir, walaupun dia tahan orang, tak dibunuh bala. Dan jika merdeka sekalipun, apa jika merdeka? Yakni orang kafir bukan hamba orang. Orang hak bunuh orang kafir tu dia orang hamba orang. Misalnya si Umar hamba bagi Khalid, gi bunuh orang kafir tu bukan hamba orang ke? Dia tu orang merdeka, orang bebas macam kita. Walaupun lagu tu hamba orang Islam dan hamba tu dia tu Muslim, gi bunuhkan orang kafir, orang merdeka, makna kata dia tak ada kena bunuh balas. Ni masalah tu bait 23. Deh, orang merdeka dibunuh balas dengan sebab dia bunuh orang merdeka. Ataupun hamba orang, gunik orang, si Khalid ada hambanya Umar, gambar dia Zaid adanya hambanya bakar dibunuhkan akan Umar, masalah, maka kena bunuh balas. Ataupun perempuan bunuhkan perempuan, maka yang membunuh dibunuh balas. Deh, ataupun orang laki-laki pergi bunuh perempuan, ataupun perempuan pergi bunuhkan laki-laki, maka dikirakan pada syarak ataupun waris pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang panggil di antara lelaki dan pula perempuan bunuh dia mari, kira dianya bersamaannya pada hukum syarak, kata kena bunuh balas weh. Bukan orang Tino bunuh orang jatuh, orang Tino tak ada kena bunuh balas, ataupun orang jatuh pergi bunuh orang Tino, perempuan tak ada kena bunuh balas, lelaki tak kena bunuh balas. Dan masalah yang keempat, masalah yang keempat kita hurai sikit-sikit. Masalah yang keempat ini orang panggil apa? Orang Islam, orang Muslim, dia tu orang hamba orang, ataupun dia tu orang merdeka, dibunuhkan orang kafir tu merdeka, tak ada kena bunuh balas. Ataupun orang Islam tu dia tu orang hamba orang, dia tu gunik orang, dibunuhkan orang kafir tu, orang kafir merdeka, ning pun tak ada kena bunuh balas, tak menyabit hukum kisah di atas orang Islam. Kamadi kalau kita kira ni hukum syarak ni hukum syarak. Tapi kalau kita duduk nari arak deh. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muka 55 tengah tu. 55 muka safah nama cerita temung deh. Jadi kalau kita duduk nari arak deh. Kalau kita lakoh tah tembok tah batah. Nah, tembok batah tu setengah-setengah pakai tembok, tengah pakai batah tak apalah. Deh, kalau kok mau kita kapung-kapung kecek batah, kalau kok golok kok nar je tak kecek batah, balah dia buku tembok dengan batah. Hai, bukan batas, dia tahu batas benda. Hai, tak apa-apa batas, kau panggil batas. Dia benda tahu hai tembok ni. Tak apa lah kan. Deh balah mek lah situ dia nak balah lagi. Deh. Supaya bajak dengan parai. Hei, mau kawai tak panggil bajak, panggil parai. Hai, mau kawai parai. Duk balah buku nama supaya fok angkai puluk, dia mau duk cerita fok angkai puluk. Dia mau tanya mau mari kereta apa? Dia kata kawai mari kereta cap putih. Sok gani jawab. Ni nak kata orang mari tah tulah, tah kereta tulah mari angkai puluk. Kawin mari kereta cap putih, kau sore lagi mu mari kereta anak, kereta Isuzu. Isuzu pun cap putih, hak ni tak jihad Isuzu. Dak balah kereta tulah tu. Ni dak oyak tetenge jihad, hak ni dak oyak tetenge cap. Supaya bajak dengan parai, masalah tembok dengan batas tu. Duk balah weh buku capnya. Mu mari kereta cap apa? Cap putih. Pada mu mari apa? Ya kawin jihad Isuzu. Duk balah. Kamadi dalam syariat ni duk balah tetengah masalah apa ni khilaf ni.
Kemudian orang Arab kalau kita lakah tembok lakah batas dah. Arab berhenti kata cak dia tak tepuh. Kalau kita duduk di Suria, duduk di Suria. Kalau kita lakah tembok lakah batas, kalau lakah kereta mai dah, kita lakah cung dah. Kereta break. Kenapa? Orang Arab dia tak tepuh ke sama sekali. Ya kenapa dia tahu? Apabila dia tepuh orang, hukum kerajaan hukum wad'i itu kena duduk di dalam penjara sampai mati. Nak bayar tak leh. Nak pukul harga nyawa seorang ni, nak pukul dengan harga daripada duit dah kita benda tak leh. Sebab tu orang Arab apabila kita lakah tembok piah, lakah batas piah, walaupun kereta dia derah mai, yang berik nyacah-nyacah. Kenapa? Karena apabila dia pergi tepuh orang seorang ni, dia nak bayar dengan duit tak leh. Kalau misalnya nak bayar 10 juta, 5 juta, 14 juta, 20 juta, orang tak seh. Sebab nyawa seorang ni tak boleh dibelikan dengan harga duit. Lepas tu orang kata tak jam, lalah nak masuk gok, bayar tak boh. Deh. Kalau keluarga tak samih, keluarga tak maaf, orang ni akan lekat jara sampai mati, nak perakan baik mohita tak boleh. Mohita boleh perakan ge, kadang-kadang kata lu 20 je nyok ge bayar 30,000 cuk dah 100,000. Okey, mohita. Tapi nari Arab dia kira berat benar. Kalau kereta kita tepuh orang ni kalau orang warah bagi si mati tak maaf, orang hak tepuh orang jinyok orang tu dia kena duduk dalam penjara sampai mati. Tu undang-undang dia. Lepas tu kalau kita mari kepada undang-undang Allah, undang-undang dia ada dua. Ada al-qanu asy-syar'iyyu, ada al-qanu al-wad'i. Ni qanun bagi fok ngaji ke apa ngaji san ataupun ngaji bomo goe ataupun fok jadi tanai ataupun fok jadi datuk yutitam di san ni. Ya ada dua datuk ni, ada datuk yutitam duk kerja di san, hak ni nanti bercara buku-buku hak sakut dengan undang-undang Islam. Kemudian fok jadi datuk hak kerja atas san dia kena reti dua undang. Yang pertama undang Quran, undang hadis ataupun al-qanun syar'iyyu, undang Allah Subhanahu wa taala. Ni orang nak jadi san ni kerja nak jadi tok kodi dia kena reti. Bukan duk-duk nak tok kodi we kena periksa, kena gapo, kena sab, masuk gi lepas ke tak lepas soalan mari lagu ni, hak Islam kata lagu ana masalah. Misalnya soalan masalah ni, hak Islam kata gana apabila gi beripun perbalahan di antara keluarga buku saka. Kena jawab cara Islam. Cara masalah kita kata cara hak masalah kita buku saka. Hak dalam Islam apabila mati si Anung bin si Anung si Muhammad mati tinggal anak 3 orang. Nak jawab lagu mana le soalan al-qanun syar'i. Di dalam undang-undang Islam, dalam undang-undang Allah Taala jawab gana. Mati seorang, tinggal anak tino seorang, tinggal anak jantan 2 orang. Patut anak jantan boleh kaya anak tino boleh kaya anak. Ni undang-undang Islam. Lepas tu misalnya di dalam undang-undang wadai, undang-undang kerajaan, undang-undang dunia lagu mana? Apabila seorang tu mati, harta ni tak ada tukar nama lagi. Tak ada tukar nama. Nama pok dia lagi. Hak 100, 2, 3 orang, 10 orang ni nama pok dia, nama mak dia lagi. Pas nak walaga nah. Hak ni di dalam undang-undang kerajaan tu kena letak pucakan moraduk dulu. Sebab nama tu tak ada tukar lagi. Nak bagi tak boleh lagi. Sebab tu orang kena reti undang-undang dunia, undang-undang akhirat, undang-undang Allah dan undang-undang dunia yang diletakkan oleh manusia. Kemudian di dalam Islam kita, apabila mati seorang dia yana nyawa orang seorang, Allah Taala dan Nabi royak mengatakan seorang ni kita kata si Muhammad, si Zaid mati, nyawa orang seorang di dalam Islam taknya ana. Islam tak 100 ekor unta. Nyawa orang seorang kalau nak bayar secara dia, secara bayaran kena bayarnya 100 ekor unta. Jari seputong seekor unta. Jari 2 putong 2 ekor unta. Jari 3 putong 3 ekor unta. Jari 4 putong 4 ekor unta. Linga sebelah seekor unta. Ini dia di dalam Islam ataupun deraan daripada Allah kena bayarkan unta. Kalau orang tu mati seorang, dia kena bayar 100 ekor unta. Lepas tu 100 ekor unta cuba pergi pukul dengan harga lain berapa. Boh kita tahu unta saat ni tu berapa. Kalau kita misal mudah-mudah. Kemudian utang kita buh lah utang murah-murah tu kita buh harganya 30,000. Kita buh lah harga murah tu 30,000. Utang saat ni murah, kalau utang mahal, utang merah tu 100,000 nak kata. Orang panggil Humairah, utang merah ni 100,000. Kita buh utang merah lah. Utang harga murah. 30,000 saat ni tu kita gi kung dengan 100. Tu baiknya ana duit kita. Dah.
Ya kena bayarnya berapa? Kalau kita kata nah, dia 30,000. 30,000 kau. Saya kauta. Gikung dengan 100 kauta. Tubiknya 3 juta. Makna kalau kita buat harga murah tu, harga murah. Bermakna kata nyawa orang seorang, kalau kita pergi pukul hak Allah Ta'ala royak 100 ekor unta baru bersama dengan 100 ekor unta kena bayar bagi orang yang membunuhkan seorang. Kalau waris diwarah dia tu maaf. Misalnya kita kata orang ni mati, si Zaid ni mati dengan sebab si Khalid bunuh si Zaid. Maka si Khalid saat ni tu dah jatuh gini ya kecek dengan keluarga ya, pas keluarga ya pun kata tak apalah si Khalid nak buat kerana Zaid tu mati, anak ya pun tak apalah, ayah ya pun mati, keluarga tu mati dah. Lah mana tak hidup kelik dah, tapi tak apalah kalau tak bunuh si Khalid tak apa, si Khalid tu bayar. Dia wisamih, dia maaf dengan keadaan walaupun lah mana mati dah, nak panggil nyawa si Zaid mai semula pun tak boleh dah. Kalau mati pun mati saja gitu, ataupun kalau di dalam undang-undang Islam, kerajaan Islam, si Khalid kena bunuh bala, ya bunuh dengan gapo? Bunuh dengan pisau. Si Khalid kena bunuh dengan pisau. Kalau si Khalid ambil kapak takir pala Zaid, maka si Khalid kena mati dengan sebab kena ditakir. Kemudian si Zaid kena takir sebab mati kena takir oleh si Khalid, maka si Khalid pun kena takir dengan kapak apa teh. Si Khalid ni takir Zaid 15 teh, tah pala mati. Maka si Khalid kalau nak bunuh bala kena takir dengan kapak 15 teh kok. Tu makna ta qisas. Tapi belah balik ni waris bagi si Zaid ni maaf. Dia tak apa si Khalid nak panggil nyawa semula pun tak boleh dah. Kalau kacau-kacau nak pergi duduk tak boleh dah. Tak apalah, tak usah bunuhlah si Khalid. Ya maaf pada si Khalid. Anak bagi si Zaid pun maaf, bini ya pun maaf, keluarga ya pun maaf. Maka si Khalid ketika ni dia kena bayar dia apa makna dia? Kena bayar dera 100 ekor unta. Kita boleh seekor unta 30,000. Maka 100 ekor unta yakni 3 juta. Kena bayar 3 juta. Tak boleh kurang tu. Tu makna kata 100 ekor unta. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka barang siapa yang membunuh, barang siapa yang membunuh, orang mana yang bunuh, kita kata si Khalid pergi bunuh si Zaid, ataupun si Umar pergi bunuh si Bakar, ataupun kita kata Muhammad pergi bunuh Qasim, masalah orang yang membunuh ni yang dimaafkan baginya bagi yang apa? Siapa yang membunuh. Jadi makna kata si Khalid dimaaf akan dia dengan sebab dia bunuh si Zaid. Kerana kata yang dimaaf baginya bagi siapa yang membunuh. Maaf ni daripada saudaranya, saudara bagi si Zaid yang kena bunuh. Saudara bagi si Zaid yang kena bunuh oleh si Khalid ni maaf kepada si Khalid. Tak apalah Khalid, Zaid tu mati dah, kita misal nak mudah nampak tu. Tak apa saudara yang kata anak dia, keluarga dia, kerabat dia, tak apalah si Khalid, tak apa kami semua maaf, tapi kena bayarlah. Dek, kami tak ambil kau, tak ambil buku, tak mau ambil buku, tak mau ambil salah, lagi pula kami tak mau bunuh kamu kelak. Hei si Khalid, tapi apabila kamu saat ni tak dibunuh balas, tapi kamu kena bayarlah godera bayarlah go salah kamu, atau bayarlah go silap kamu, orang panggil uqubah daripada agama. Gapo dia? Maaf daripada saudaranya, saudara bagi seorang yang dikena bunuh seperti si Zaid akan suatu maaf akan si Khalid saat itu akan suatu yang dia bunuh akan si Zaid ni. Kemudian apabila dimaaf kepada si Khalid daripada bunuh balas dengan ditinggal qisas, tinggalkan bunuh balas daripada al-qatil ataupun yang bunuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-qatil wal maqtul finnar. Ni Nabi sebut al-qatil wal maqtul finnar. Bermula seorang yang bunuh dan pula orang yang dikena bunuh di dalam neraka. Hak ni ke mana? Hak ni duk balah pergi mari siapa bedih, siapa balah buku saka misalnya. Dan ni banyak ni duk balah buku saka, bedih dik beradik. Hak ni neraka ni. Ada apa masalah orang yang kena bunuh dia tak ada salah apa, tak ada silap apa.
Dia tak ada silap apa, tak ada salah apa. Hak ni orang yang kena bunuh tak ada berdosa apa, tak ada orang mari bunuh dia. Maka orang yang membunuh ini kena bunuh balas ni. Hadis Nabi ta al-qatil wal maktul finnar. Hak ni duk balas buku saka. Banyak gaya dok nak tahu majlis siapa majlis nak sekat tak boleh lah ni. Balah dua beradik siapa berdiri petika tu. Mari rumah baru ni duk royak kita tu. Hak ni lagi bercara majlis kak BO kak yo nak bercara ngamo tak sudah deh. Tapi nak buat lagu mana abai je kutip jual habis harta gua adik dia tu apabila pak ngamuk mati saat ni tu deh jual habis. Pakat jual kawin adik mai duk mengadu nak buat lagu mana ni babo wi abai dia ni lembut sikit nah wi ada kesian kepada ni masalahnya masalah ke adik-adik ni. Lepas tu balah gi mari siapa bertikai siapa berdiri mati hak ni dalam dengan kau nah supaya ni ar-rashi wal murtashi finnar. Orang beri riswah, orang makan riswah semua duk dalam dengan kau ni. Patut pelik baru ni ada orang nu mari sebelah balik betong. Mari belah balik betong hak ni. Nak bunuh mak. Masya-Allah nak bunuh mak. Tanah tepi mata kapal Tubai di betong. Tanah tu harga mahal nambung sebab tanah tepi mata kapal Tubai. Pas anak ni ada anak jatuh, anak tino, nak buat lagu mana wi mak tu mati derah-derah sebab nak ambil saka tu. Lepas tu ni benda berlaku sungguh ni di kawasan kita 3 wilayah. Mari duk jumpa, mari semua mari hajat gapo kita ini mak ya tu teriak. Anak ni dah pergi minta buku jing, buku hatu, buku kanak diwak cenghai po itu mak makan mak jadi seponok gila, jadi tak tahu apa, jadi sasih. Mak ni habis ngamuk, sakit lagi, malam nak tidur tak leh, kadang nak makan tak leh, nak tidur tak leh. Sebab apa? Sebab anak pergi cari barang sehe-sehe, wi mak tu makan ataupun wak di atas remote, sebab nak wi mak tu mati derah-derah sebab apa? Nak kepada pesaka tanah yang ada dekat dengan mata kapal Tubai. Wal iazubillah. Ni nak jatuh akhir zaman ni, akhir zaman benda boleh jadi berlaku ni. Nak ke harta tak nampak dah ni kata mak kandung kita melahirkan kita daripada merah-merah perak kita siapa besar, tapi kerana tomok kepada harta benda dunia, gelak mata dengan harta benda dunia, sanggup nak bunuh mak. Waliyazubillah. Ni akhir zaman ni berlaku tak lama nan Allah Taala palpah. Patu fo ya mai minta menjajak babot, minta tolong jajak sikit gawa. Yak ni nak wi mok ya sat ni segar siap minta wi anak ya tu masuk ke imam. Mok ya tu mintanya kita mai jajak, nak wi anak ya tu masuk ke dalam imam. Ni berat ni berat ni cerita sungguh ambo tu lemai hajat 2-3 kali kok mok ya ni. Kerana mok ya mai duk menangis duk teriak ya tak apa ni jangan terlalu anak ya ni sanggup nak bunuh mok saat itu kerana nak pada harta benda yang ada di kawasan mata kapal Tubai sebab tanah tu mahal. Lepas tu kali kita siapa setara ni wal iazubillah syurga tak bau dah lah kita ni. Tak bau syurga dah. Tak usah duk doa Tuhan tak terima. Tak usah duk minta apalah Tuhan tak kabul. Sebab apa? Kita menyakiti kepada mak kita kerana Allah Taala kata wala taqul lahumā uffin wala taqul lahumā uffin wala Tuhan kata mu jangan kata bagi dua ibu bapa kamu la pa'uf. Auf tak boleh kata dah. Hei, mak tak mungkin situ start boleh kata, "Oh malah weh." Dah tu. Auf tu Allah Taala bagi misal. Allah Taala buat mumasalah tapi orang panggil seumpama auf. Kita kata auf tu pun teruk dah orang panggil kalimatul iza, yakni perkataan yang membawa pada menyakiti mak tak boleh. Auf tu termasuk di dalam bagai perkataan menyakiti. Tuhan buat misal, pas tu mak tak pergi beli barang tak malah aku. Maka ada mak tu mungkin buat kata mak gi buat diri. Kadang-kadang nanti bengang mak ni ni orang panggil masuk dalam kata uf laka. Uf ni Allah Taala bagi misal ya kata mu tak boleh kata uf tu tak boleh kata dah pasal pak mak tumbuk mak godem mak hak ni kalau kita ngaji lek usul fiqh orang panggil qiyah aulawi. Apa qiyah aulawi? Qiyah yang terlebih utama. Kau sepak tumbuk godem mak kau teruk lagi uf pun tak boleh kata dah. Tu makna kata masuk dalam qiyasun aulawiyun dah. Kemudian masalah bunuh ni iaitu baik pada dua bunuh. Yang pertama bunuh dengan sengaja. Yang kedua bunuh dengan gawak. Pertama bunuh sengaja, bunuh dengan sengaja. Yang kedua bunuh tersalah. Bunuh tersalah. Yang tiga orang panggil syibih bunuh.
Ni tu baik 2-3 kali ke bab bunuh ni hak Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Bunuh ni tu baik pada 2-3 perkara. Yang pertama bunuh dengan sengelai. Orang panggil qatluhu 'abdan, yakni bunuh seorang dengan jalan sengelai. Demo tu tak ada salah gapo. Kita lengik dia, ambil kayu goda pai-pai dengan sengaja. Maka bunuh dengan sengaja hukum di Islam ni qanun syar'i ataupun undang-undang Allah, demo ni kena kisah, kena bunuh balas kalau ada kerajaan Islam. Di hari ni orang bunuh balas tak ada sebab kerajaan tak ada. Kerajaan tak ada, kerajaan Islam tak ada. Kalau zaman dulu kalau kita pergi ke Mekah kau dah, zaman 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, dia pakai kerak tekak situ dah. Kalau fak bunuh orang, dia bunuh orang dengan pisah. Kita tubik tak pesah oleh sofa marwah tu dia ada padai luas situ, dia pekuk mata hitam. Dia pekuk dengan kain hitam, duduk belunjuk. Lepas tu orang nak bunuh balas tu. Hak kerajaan okey mari tu tubuh besar, tubuh kelam buat besar-besar. Dia kena asah pisah dia tajam. Pas dia cedek ke menyok panas situ. Kalau fak curi dia cedek menyok panas. Lepas tu kalau fak ni dia bunuh orang, maka kerajaan ambil orang bunuh orang dia igat. Kalau dia lek waris warah orang yang kena bunuh maktul yang kena bunuh ni, dia tak maaf. Lah mana nak bunuh balas. Tak se duit, tak se gapo, tak se dia. Maka kerajaan ambil orang ni kena bunuh balas. Kena bunuh balas tak belunjuk, kalau dia ikat dengan kain hitam. Ikat dengan kain hitam, belunjuk. Pas kerajaan saat ni tu orang dia saat ni tu tubuh kelang-kelang hok besar-besar, berdaya tajam kena asah prah terataki batu pai pecah dak. Deh. Kenapa? Orang yang nak membunuhkan seorang pasti kena pisah tu tajam. Tak leh lu tak tajam nak krak jadi zoling. Piah tu kan? Pom. Tu pala marah yak macam. Kalau misalnya hidup kerak waktu gaji tak leh. Hak tu syarat murih. Syarat takwil kerana masuk di dalam kezaliman apabila kita bunuh orang. Tapi kena pakai pisah tu, piah tu, cabut palah darah macam. Deh. Tu orang panggil bunuh dengan secara sengaja. Ya bunuh orang sengaja. Yang kedua, ya bunuh orang panggil di atas jalan. Apa? Tersalah. Deh. Qatluhu 'abdan. Yang kedua, qatluhu apa dia? Orang panggil khata'an di atas jalan tersalah. Misalnya orang ni dia pergi bukit. Ya pergi bukit, ya nak apa? Nak teplan tau. Teh ciding duk le batah paduk nusuk deh waktu malam kau malam bulan gelap. Duk nusuk deh pakai pelita ke apa pelita kabat duk tengok nampak mak lah pelita saat ni tu duk lawan dengan mata pelanuk. Ya duk nusuk belah balik batu. Kamar dia nak berdeh pelanuk. Kamar dia berdeh pelanuk, dia niat nak berdeh pelanuk tak masuk jadi dia berdeh. Tapi dia tak nampak orang duduk lek sana pelanduk nu pergi kena dia molek sana tak ada kena pelanduk. Ini orang panggil dia bunuh di atas jalan salah. Bukan dia sengelai nak bunuh orang lek sana tapi pergi kena orang lek sana. Maka lagu ni orang panggil bunuh tersalah dah. Maka orang ni tak ada kena bunuh balas tapi dia kena bayarlah dia. Tengok lagi. Kama dia akan suatu dengan ditinggalkan kisah daripada yang membunuh dan gugur kisah. Apa gugur kisah? Yakni lepas bunuh balas. Mana dia tak ada kena bunuh balas. Gugur dengan maaf setengah, yakni setengah daripada waris warah dan kerabat bagi yang kena bunuh. Makna gugurlah masalah kisah dia bunuh balas dia dengan sebab dimaafkan oleh salah satu ataupun setengah daripada keluarga bagi orang yang terkena bunuh ataupun maktul sana. Atau daripada setengah waris ataupun daripada setengah waris bagi si mati tu maaf tu dia, maka dia saat ni tu tak ada kena bunuh balas orang si pembunuh ataupun qatil yang membunuh kepada si kawa. Si Zaid saat ni ataupun si Zaid pergi bunuh si Khalid, maka Khalid mati, maka Zaid saat ni tu dimaaf oleh setengah daripada kerabat bagi si Khalid ataupun waris warah, maka si Zaid ketika ni tak ada kena bunuh balas. Tapi gapo yang kena buat tengok. Fattiba'un bil ma'ruf, maka ikut tutup. Maka ikutlah tutuplah. Ikut tutup dengan ambil dia, kena ambil dia.
Makna kata si Zaid bunuh si Khalid, waris warah bagi si Zaid dah. Si Khalid tu maaf kepada Zaid. Ataupun daripada kerabat yang maaf setengah-setengah tak apalah si Zaid mu tak ada kena bunuh balas. Tak apalah tak bunuh balas akan dikau, tapi kami nak tutup pada engkau daripada bayaran dia. Dia tu hanya nak ialah 100 ekor unta nah. Kalau tak nak bayar sekaligus 3 juta tak kuasa buat sore. Sore 100,000 sebulan ke 50,000 sebulan ke janjilah masa apa tahun kena habis apa demo buat sore tu lah asyoran ke rumah berapa tahun siapa 20 tahun deh sore 3 juta beli rumah 3 juta lepas tu ambil duit bank dah ambil duit daripada bank buat sore cak finance dengan bank dah lepas tu bayar ke bank 15,000 masa 20 tahun misalnya kita atas sizik saat ni nak bayar dan sekaligus tak kuasa sebab ia pun duit tak ada apabila ia duit tak ada maka buat sore lah misalnya sebulan 15,000 ke ataupun 20,000 cak kita kata 20,000 ni dalam masanya berapa tahun hak 3 juta janji kaji awak janji situ misalnya masa 10 tahun ke apa stimulus nak habis tu orang panggil dia bagi si Khalid yang engkau bunuh si Zaid engkau nak habis tu nak bayar kalau engkau ada duit 3 juta engkau bayar lalu 3 juta tapi kalau engkau tak kuasa yakni engkau bayar di atas asyuran sikit demi sikit siapa habis daripada dia pasti sebelah balik keluarga bagi si Khalid tu kena tutupkan dia tu kepada si Zaid tidak kurang walaupun sikit wa adaun ilaihi bi ihsan dan pula gawa dan menunai dia jadi bayar dia bayar dia tunai dia kepadanya kepada siapa waris tu nyo tu tak rojok tapi menyatakan domain tu yang menggawa yang mengampung tu dan pasti dan menunai yakni membayar teman dan menunai dan membayar dia kepadanya kepada siapa dia kepada waris dia lah siapa dia dinyo tu nyo tak rojok waris yang mengampung dengan kebaik dengan tiada loket dan tiada kurang makna kata sebelah balik Zaid kena bayar kepada waris warah bagi si Khalid saat ni tu makna kata tak boleh loket lah tak boleh kupik kena bayar. Misalnya kita nak bayar 3 juta lalu tak kuasa kita pun duit tak ada juga. Misalnya si Zaid dia bunuh si Khalid maka lek waris temu tak apa Khalid aku maaf padamu aku maaf dah si Zaid tak hidup kelas mula dah si Khalid tak hidup kelas mula dah aku maaf padamu wahai si Zaid waris warah kerabat adik-beradik anak beranak dia tu maaf kepada si Zaid tapi syarat aku nak kepadamu ni bayar dia bayar bayar masalah kesalahan engkau bunuhkan si Khalid saat ni maka bayar saat ni tu orang panggil tak boleh kurang tak boleh loket tak boleh kurang walaupun sekut walaupun sama daripada dia yang gawa dengan sebab si Zaid tu bunuh si Khalid lepas tu kalau si Khalid tak bayar tengok tak maaf lagi pula tak lepas dia apabila tak lepas berdosa sakutnya dan terlekatnya pada zimah bagi si Zaid saat itu dengan sebab dia bunuhkan akan siapa dia akan si Khalid lepas tu orang bunuh orang ni makna kata kalau kita pahala kata boleh bunuh hak tu dosa lagi jatuh agama tu pergi berdaya tu pada mata tak boleh berdaya dosa besar tak apa aku tak apa dia pergi maaf dia pergi pahala bunuh orang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak boleh kalau kita pergi pahala darah orang ni zuhir kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun zuhir ya kita dengar dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita tak tahulah hati dia kufur dengan Allah syirik dengan Allah gana hak tu dia wa hisabu Allah tapi zuhir dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini haram kita bunuh dia kalau kita tak apa kawan kata kawan tak apa bunuh kita memperhalalkan perkara yang haram apabila kita memperhalalkan perkara yang haram kita jatuh di dalam kekufuran di dalam murtadun sebab tu orang yang mengizin bunuh orang ni masuk neraka tak baik ni ingat molek dia buat mudah-mudah sebab Nabi kata al-muslimu akhul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh Nabi kata al-muslimu akhul muslim orang Islam saudara bagi orang Islam haramun damuhu diharamkan tumpah darahnya nak tumpah darah tak boleh kajian Islam pasti kena jaga orang Islam sama Islam lagi pula wa maluhu dan harta dia kita nak gimik mutu dia mik kereta wak kena ataupun nak kena tak boleh keluarga dia
wa irduhu dan pula kemaluan. Kita nak tunjuk mata dalam kedam, mung ni tak bayar hutang aku, mung gini mung nate bodoh gini, tak leh. Ini pasti kena jagakan kemeruhan bagi sama-sama Islam. Lepas tu kita kata tak apa, kawin tak apa, dia bunuh ya. Orang ni masuk ngaku tak tubik nah, sebab dia pergi pahala benda yang haram. Ni banyak ni deh, duk berlaku di tempat kita ni banyak deh. Banyak bunuh orang, banyak gapo semua ni banyak ni. Malaikat kita terlagu ni tak apalah. Ada satu ketika dia mau tanya Tok Dalo. Dia mau tahu gagu mana, dia mau tanya Tok Dalo, ya tuan guru. Kalau lah kampung kita yon ni zoling. Zoling sungguhlah. Siapa orang kampung nak duduk tak seni, tak sedap dengan sebab dia. Lepas tu orang pergi tanya dia siapa dia? Babo Teh Panjang. Anak murid Tok Dalo, yakni Tok Guru kepada Babo Panjang. Ni cerita hak dulu-dulu. Jadi Tok Guru kita biasa cerita daripada mula Haji Ahnan, daripada Haji Husin kita ceritanya. Jadi Babo Teh dia tanya Tok Dalo, anak murid dia lah, Babo Teh buka pondok Panjang, Tok Guru bagi Babo Panjang. Dia kata, ya tuan guru, adakah boleh orang ni duduklah kampung dia ni zoling? Dia ni karut siapa kampung buat kerja pun bahaya. Dengan sebab dia jadi susah. Anak dara orang tak boleh kelipar, pining orang tak boleh kelipar, barang orang punya gomo. Jadi dengan sebab dia seorang ni orang nak buat amal ibadat payah, nak mengaji payah, nak pergi sejid pun takut dengan sebab dia. Tika ni boleh kedak kita nak bunuh orang macam ni. Babo kata kan, Babo kata kalau siapa tahap orang dalam kampung takut nak buat amal pun tak boleh, nak dara orang pun tak boleh kelipar dengan sebab dia, musnuh kampung habis. Tika ni ulama kata diperharuh akan dia. Kalau ia ada susah orang ramai, kalau ia ada tu kena orang ramai. Sebab dalam masyarakat kampung nak buat kerja hak agama, nak mai sejid pun takut, bini orang pun takut nak pergi dengan sebab dia. Maka Tok Dalo kata tika ni harus dibunuh akan dia. Tu nak tengoklah sampai tahap mana supaya ni amo nak misal sagi. Amo nak misal supaya orang ni karut doa dok kena orang. Kita tahu dah ibu mana dok kena moh kita. Siapa keluarga kita jadi selerak cincalong, jadi panas sebalah laki bini, lepas puyuk cabut mata je. Kita tahu ibu dok main tapi kita nak cocong tak boleh sebab dalil tak ada, saksi tak ada. Saksi tak ada. Lepas tu kalau kita nak pergi buat amal persis senjata pakai ataupun nak pergi senjata sulit buat amal tak. Jadi kata Tok Guru kita daripada mula siapa dia? Mula Babo Siworok. Sebab Siworok ni dah Babo Siworok kita banyak buat terima dia. Dia katanya amal hak kuwi kemung ni mu jangan duk pakai buat ikut sen lah ya kata. Jangan pakai ikut sis alat-alat sulit, alat senjata. Sebab Tok Guru dia ada anak panah malai, dia ada senjata pakai. Sebab tu orang yang main dengan Tok Guru ni kalau dia kena jatuh pakai Tok Guru, orang ni lah 7 lapis habis pok dia. Sebab tu jangan Tok Guru asal tu poh dok tepi pondok teh. Berakhir duk main dengan babo-babo ni. Lepas tu mula babo sik kata nah, kalau orang buat kemung, buat kenak kemung, buat nyanyai pada mung keluarga mung, kalau mung air mata tak titik tah bombing, mung jangan guna alat ni sama sekali. Kenapa? Kalau mungkin guna alat ning dengan tak bertepat, kamu itu akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila demo mai zalim kita, mai kenak kita bermacam-macamnya, kenak keluarga kita. Kenak keluarga kita, pondok kita, ke kampung kita, rumah kita, masalah siapa kita nak duduk tak boleh tahu habis dah. Bini pun jadi sasek, bini jalan tah batas kecek seorang. Kita tahu dah tak ada mai. Pas kita pun satu hari teriak ngatu titik mata tak bumi. Maka ketika ni kita boleh gunalah alat-alat orang panggil anak panah malai ataupun jatuh pakai. Tapi nak royak lalu dah kata apabila orang mana Allah Taala terima doa Tok Guru ataupun orang Tok Lebah ataupun orang soleh yang dia gunakan anak panah malai, orang ni sekat ia teruk dah. Tuhan nak ambil nyawa tu teruk orang ni. Jadi seksa panah pedih belum pada nak mati tu berbulan-bulan. Ia lepas dah tu anak ia, lepas dah tu cucu dia, golek ke orang ni tak tinggal benih. Tu sebab tu nak pesan kepada folk-folk kita semua tu tak sah lah. Kadang-kadang duk main dengan babo-babo, duk main dengan orang aling-aling tak sah. Nama ke nyanyo, makan tak habis. Sebab orang aling semua ni dia ada
kakah-kakah dia, ia ada senjata-senjata dia, orang panggil senjata sulit ataupun anak panah malas. Nah pesan kepada orang duduk tepi-tepi ponok tu, wahai berangge ngapa ponok? Ngah babo nak balah lu. Oh tarak ni. Nak balah ngah babo apa? Dengan pok-pok duk main kalau guteng nak balah nak. Babo duk ngajar atas balah, ngajar atas pokai je nak balah mula-mula nak tupai babo tupai jemuk. Oh. Lama-lama tak kena ku anak yang minta tak wakil babo tak uwi nak ugat anak ya, tak uwi. Balah apa? Hati tahu mudah-mudah. Balah ngah babo. Apabila balah ngah apa tak kena, tok pakai lalu dak pai moja tak leh nyuludah aliyu ha. Tok pakai lalu dak pai mojo ya apa simu aica dia nak murid kepada babo. Ha ni masalahnya hak duk berlaku di tempat-tempat tai kita sampai kadang-kadang tanah dia tak boleh lalu. Sekak cik batas tu masuk tanah dia hanya sekak ngah pagar no balah siapa ambil bajak nak takik. Ha set sungguhlah. Sebab tu kiring taruhlah kepada orang-orang kita kalau hak dengar-dengar ni minta kita bakat-bakat fikirlah kita duk tepi tu tepi pondok tu orang panggil ya naungi tu besar dah rahmat-rahmat tu pakai. Lepas tu ulama-ulama di Suria kata lagi mana ada pelajar-pelajar agama maka di situ rahmat-rahmat Allah Taala bertalu-talu turun di situ. Pas kita nak rahmat pergi pada kita bodoh sekali lah. Deh, orang panggil naungi pang kayu besar tu duk meneduhkan kita keberkatan. Sebab tu leh anak jaga-jaga nak royak kita nak bunuh orang tu nak tengok juga ni kata mu tak apa mau bunuh, tak apa bunuh dia. Dah tak leh sebab haram. Kalau kita tak boleh, kita memperhalalkan benda yang haram. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Bermula dia dimakan itu haruh kisah dan maaf itu meringan daripada Tuhan kamu dan rahmat dengan kamu sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya. Jadi dua-dua ni mana kata kisah apabila si Zaid ia bunuh si Khalid maka boleh ke tak dibunuh akan si Zaid sebab ia bunuh si Khalid? Jawab kata diperharuhkan oleh syarat bunuh balas. Kemudian kalau tak saya bunuh malah, orang panggil hukum tubiknya diperharuhkan akan dia tinggalkan bunuh malah dengan sebab dimaafkan oleh waris-waris, maka ketika ni si Zaid tak dibunuh balas sebab dimaafkan oleh waris-waris setengah ataupun kerabat bagi si Khalid sana. Kemudian apabila dimaaf ini Tuhan hukum yang kedua ini meringan daripada Tuhan kamu. Ini Allah Taala nak mentakhfif, Allah Ta'ala nak memperangi daripada seorang yang kena bunuh balas. Al-qatil apabila waris bagi maktul, waris bagi orang yang kena bunuh saat ni, maaf ke dia, maaf kepada qatil seperti si Zaid, maka ketika ni makna si Zaid itu terlucut daripada kisah. Ini satu hukum yang nak merengi Allah, nak mengkurang Allah, lagi pula orang panggil taksir mensyadid Allah Ta'ala terhadap yang membunuh itu. Makna Tuhan nak memperangi daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun daripada kena bunuh balas. Dan rahmat dengan kamu, Allah Ta'ala nak rahmat tu apabila seorang bunuh orang, apabila waris-waris dia tu maaf, maka Tuhan kata tak ada kena bunuh balas. Ini rahmat ni. Ini satu hukum yang Allah Ta'ala nak perangi ni. Allah Ta'ala wi rukhsah, Allah Ta'ala wi kemudahan, dan Allah Ta'ala kasih sayang tu kepada kamu sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya. Bukan terlepas belaka ada orang ni bunuh orang ni maka tak ada kena bunuh balas ataupun tak ada kena bayar dia. Ada kena buatlah salah satu. Ni daklah kau bunuh orang dah, bunuh balas pun tak kena, bayar orang pun tak ada bayar dia. Ini dosa adalah pada zimmah dan pada diri seorang itu yang menanggung daripada apa? Daripada dera Allah ataupun siksa Allah Ta'ala. Kalau tah dunia ia tak kena bunuh balas ataupun dia tak bayar dia, orang ini tak terlepas daripada hukum dunia. Belum tentu lagi akhirat yang nak lepas ke tak lepas, tapi dia buat dah salah satu daripada hak Tuhan buat, kemungkinan Allah Ta'ala wi kemaafan dia di akhirat. Di akhirat esok dia saat ni tidak kena azab Allah Subhanahu Ta'ala sebab dia mengijakan salah satu daripada Allah Ta'ala ayat qisas wa emo dia saat ni tu dimaaf, lepas tu dia bayarkan akan dia. Kalau dia hijakan salah satu daripada hak Tuhan ayat sini, maka dia terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang diputus atas Yahudi dengan dikisah Nasara dan Nasara dengan dia apabila membunuh orang. Apabila bunuh orang,
Bukan macam ni lah. Orang Yahudi yang ada bunuh orang Islam. Kamu dia bunuh orang Islam, dia tu melepaskan dia daripada kena bunuh balas. Orang Yahudi yang bunuh orang Islam, dia kena bunuh balas. Hukum dalam Taurat, hukum dalam Quran, kena bunuh balas. Ataupun orang Nasara dia bunuh orang Islam, ataupun bunuh orang Islam, dia tak saya bayar dia. Tak boleh, dia kena bayar, dia kena bunuh. Sebab tu ada satu ketika orang Yahudi dia karut dalam Madinah kan, dalam Madinah. Duduk dalam Madinah sana, ya orang zaman tu ya Islam tak ada kuat mana, tapi Nabi baru-baru pergi duduk di dalam Madinatul Munawwarah. Kemudian Yahudi yang ada di dalam kota Madinah nama Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, 3 golongan besar-besar. Yahudi yang ada di dalam lingkungan bagi Madinah. Dah, ni 3 golongan. Kita nak ingat ni kisah ni. Sejarah lama lagi pula asal dia pecah ke situ pecah sini. Pahlawan Yahudi yang marah kepada Nabi. Dia duk dendam dengan Nabi. Sampai sekarang dia duk dendam dengan orang Islam. Kemudian Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, satu ketika dia duk lepaskan masalah reba duit bunga di dalam kota Madinah. Dia duk jual menego besar lah Yahudi di dalam kota Madinah. Satu hari orang Tino Islam pakai kelukung, pakai kelubung, katuklah mata. Orang Arab dulu dia pakai jubah dah. Cuma kelubungnya dah. Cuba kita tengok dalam sejarah. Orang Arab asal, Arab Badawi, Arab Darat Teh, Arab Hulu ni ataupun Arab Jahiliyah, dia pakai jubah dah. Orang Tino. Cumanya orang Arab ni dia tak pakai kelekung, tak pakai kelubung ya. Sebab tu mari Islam nak memperjangok lagi, apa dia? Disuruhkan, dititahkan kepada orang Islam daripada golongan para puan, suruh kelekung dan bukan kelubung. Itu hak Islam. Untuk nak memperjangok dan mempercomel. Lepas tu ada satu ketika daripada muslimah, daripada orang Islam masuk di dalam nak Madinah. Masuk dalam nak Madinah nak belikan barang. Yahudi duk jual ramalah di dalam Madinah. Lepas daripada tu, apabila orang Tino daripada orang Muslim, muslimah daripada orang-orang muslimin nak beli barang, Yahudi kata aku tak saya jual barang kalau mu tak pecahkan kelubung mu. Dan kalau mu tak pecahkan kelubung mu, aku tak akan jual barang kepada engkau hei perempuan. Lepas tu orang Tino saat ni tak mau pecah. Nah Yahudi suruh pecah, dia tak mau pecah. Kemudian dia tunduk nak beli barang, Yahudi ambilkan kelubung saat ni tu gikat kan, gikat di atas belakang tu. Apabila dia bangun saat ni tu, dia nampak rambut dia, nampak aurah dia. Kemudian perempuan Islam saat ni apabila Yahudi ambil rambut ni, ambilkan kelubung gikat di belakang dia, maka ketika dia bangun nampak rambut dia, nampak aurah dia, maka perempuan Islam ini terpek, teriak, berjerit di dalam nak saat ni. Yo nak jerit peritin aja. Aduh, dah jerit dah. Pagi kita jerit tu mana? Woi. Kemudian berita ni sampai kepada tentera-tentera Islam yang ada di dalam kota Madinah. Sampai berita ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Yahudi menzalimkan, mengkhianatkan daripada satu muslimah daripada orang Islam. Apabila dengar lagu ni, maka tentera-tentera Islam mari bunuhkan orang-orang Yahudi dengan sebab Yahudi itu mengkacau, mengkhianati, menzalim kepada perempuan Islam. Berat, gegar lah. Apabila tentera Islam daripada Jaisul Islam mari bunuhkan tentera Yahudi, gegar. Di dalam Madinah orang panggil timbulkan peristiwa, timbulkan masalah berita, orang panggil khianat Yahudi terhadap orang Islam gini. Malam tu lepas pada tu juga Nabi pun likung kota Yahudi dengan tentera-tentera Islam, hisarkan orang Yahudi nak macam mana? Hisar. Likung. Dan likung lalu tu nak tubik tak boleh, tubik dibunuh. Lepas pada itulah fok Yahudi hatta fok dia tubik mai ciraca mufawadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak baik mana. Kenapa boleh buat lagu ni, kenapa boleh kena orang Islam lagu ni, sebab apa Islam dak buat gapo padamu, ciraca kecep kira gimari. Ni sebab tu orang Yahudi, nah Tuhan kata kalau apabila seorang ni bunuh seorang, pasti ia kena bayar. Ni hukum Islam di dalam dunia. Ataupun ia tak bayar, ia kena bunuh balas. Dua perkara ni tak lepas. Emo kena bunuh balas, wa emo ia kena bayar. Tapi nak lepas kedua-dua kena bunuh balas pun lepas, ataupun terbayar pun terlepas, lucu belaka. Ini tak lepas daripada hukum syarak. Makna orang ni kena tanggung dosa yang dia bunuhkan seorang di dalam dunia. Akhirat belum tentu lagi supaya orang berzina. Kita buat misal orang zina. Orang zina tu dua hukum. Yang pertama orang berzina, orang muhsin ataupun muhsan ataupun muhsanat. Muhsanat ataupun muhsan muhsanah.
orang jatuh yang biasa kecak wati dah dengan nikah yang sahih, ataupun orang tina yang pernah nikah yang sahih kecak wati dengan sebab nikah dah nikah yang sahih, kemudian dia jatuh zina lagi mana hukum? Lepas tu orang lelaki ataupun para puan hak yang berzina, para puan yang berzina, laki-laki yang berzina yang tak pernah berlaki, tak pernah bini, hak ni apakah hukum? Ya tu baik dua hukum. Kalau lelaki yang tak pernah nikah, tak pernah berkahwin, tak pernah kecak rasa wati yang sahih di dalam nikah, ataupun perempuan tu tak pernah nikah lagi, orang ni dia kena godeh 100 rote. Hak Tuhan kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bermula orang tina yang zina dan perempuan yang zina, lelaki yang zina yang tak pernah kecak wati yang sahih lagi, dia tak pernah nikah lagi, maka Allah Ta'ala kata fajlidu kulla wahidin minhuma, maka hendak pukullah oleh kamu hai orang Islam, kerajaan Islam akan tiap-tiap satu daripada mereka kedua mi'ata jaldah, akan 100 rote. Apa mi'ata jaldah? 100 rote kena rapak dengan kulit. Pak, makna rote kena pakai kulit. Kalau dia pergi lapik dengan batal, lapik dengan lemek, tak sah pada pukulan. Syarat rote 100 hutir tu kena godeh rapak lepiah, sebab dia panggil mi'ata jaldatin. Nah kaitna 100 rotan, 100 rote orang panggil pesing berkulit ke mana? Yakni kena godeh, kena kena dengan kulit, makan dengan kulit. Kalau seorang yang kena pukul tu pergi lapik lemek, lapik kain, makna kata kena pukul semula. Pukul mik dia tekak puak, rote dah besar ibu kaki puak dia selak. Berarti lah nanti godeh hari lah ataupun insya-Allah. Kalau hak biasa kecak wati dah sepore bujel, ya biasa kecak dah wati yang sahih biasa belaki. Orang jatuh pun biasa bining kamar dia pergi bujel. Maka ketika ni bukan godeh dak, kena godeh siapa mati. Godeh nah, yakni kena pergi cagar wak, pergi tagar wak, pergi gali lubang, cabai pak, biskat pinggir, duduk situ pas tu orang lalu kau tu pakat pukul, 3 utis orang. Lalu pak piah we kena pala darah mencit cah. Maka darah ngecik tu dosa dia lurus sikit. Orang mana punga tak kena, orang itulah tanggung dosa ya. Sebab tu di dalam kerajaan Islam, di dalam hukum Islam, orang ni kena pergi pukul 3 utis, kena pala ngecik darah. Wah, darah tu becah. Dosa dia gugur sikit. Orang ni punga piah kena pala dengan darah macam cah tu baik. Dosa dia gugur sikit. Orang mana pukul tak kena, orang itulah tanggung dosa yang zina tu. Siapa mati tu siapa mati. Hak tu siapa mati. Dek, makna tak lepas daripada kedua. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa sengaja dengan kisah, sengaja tak mau bunuh balas weh. Tak mau kawin anak orang kedebek, kawin anak nayuk, kawin tak kena bunuh balas, bayar apa tak mau. Gitu. Maka barang siapa sengaja dengan kisah tak mau kena bunuh balas, kemudian daripada dimakai itu maaf. Kalau dia sengaja tak kena bunuh balas, tapi yang dimakai itu dimaaf, falahu 'adzabun alim. Dia tak apa, tak ada kena bunuh balas, kawin anak nayuk, kawin anak menteri, kawin anak mana puak dan apa masalah. Maka dimaaf dengan sebab dia saat itu sengaja tak mau kena bunuh balas. Lepas tu orang ni maka gapo dia kata falahu 'adzabun alim, maka bagi seorang ni azab yang sangat sakit pada akhirat. Azab yang sangat-sangat sakit pada akhirat dengan neraka ataupun pada dunia dengan bunuh balas. Tu orang panggil bagi dia kalau orang tak maaf, makna dia tu kena bunuh balas. Kalau dia tak ada kena bunuh balas, sakit di dunia, dia kena azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sekat tu juga mereka kata wallahu a'lam Makna kata kena bunuh balas, nak lari tak boleh, tak saya nak bunuh balas. Makna kata mereka maaf pada kita, tapi kena bayar, dia bayarkan kesalahan dengan sebab kita bunuh seorang itu. Tu mana kata hukum kisah tu baiknya bunuh saat itu dengan sengaja ataupun bunuh tu dengan tersalah ataupun syibih tersalah. 3 golongan daripada perbunuhan. Yang pertama bunuh dengan sengaja, semata-mata kita bunuh dengan sengaja kita nak bunuh, itu kena bunuh balas balik. Orang yang bunuh kena bunuh balas, ataupun dia tu kena bayar dia. Ataupun bunuh di atas jalan salah, dia tak ada sengaja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah maklumlah syarat sah jemaah itu berjamaah, dan sekurang-kurangnya kurang jemaah di dalam jemaah ni 40 orang yang kamil. Muka 22 tengah tu. Tengok. Hari ni jemaah dah ni. Dan telah maklumlah, yakni telah latahlah, telah masyhurlah syarat ni satu perkara yang berkaitan, dia bukan daripada jemaah tapi syarat nak sah jemaah. Apa ni ya? Syarat satu perkara yang terhenti nak sah semaya, tapi dia bukan daripada hakikat semaya, ia bukan diri semaya, ia bukan mahiyah semaya. Ada pun sebut kata rukun semaya, dia tu daripada hakikat semaya, daripada diri semaya, daripada mahiyah semaya. Kita nak misal gana, kita oyak bahasa Jawi lah mudah. Syarat semaya, misalnya kita kata supaya mi'at semaya. Mi'at semaya syarat satu perkara yang berkaitan, berhubung kait dengan nak sah semaya. Maka syarat ini bukan semaya. Mana semaya ni kena semaya dah kan? Dah. Supaya hadap kiblat. Hadap kiblat ni kena pada diri semaya dah. Dah. Satu syarat yang berhubung kait. Nak sah semaya kena hadap kok ni. Kalau menghadap hulu, menghadap hilir, hadap hulu, hadap naik, maya mu tak sah. Sebab apa? Syarat nak sah kena hadap kiblat. Maka kiblat ini satu perkara yang berhubung kait dengan semaya. Nak sah semaya kena ada dia, tapi dia falaisa minha, dia bukan daripada hakikat semaya, bukan juzuk semaya. Tapi nak sah semaya kena hubung kait dengan kata dia saat ni tu kena ke hadap pada kiblat. Deh, ini orang panggil syarat. Faham ni? Syarat ni supaya kita kata ai ngajebur ni hak tular ke hak lain. Jebur lain pasti ai duk dalam syarat bagi nampak berjebur ni sepenuh, kena ai dalam. Kalau kita tengok jebur tak ada ai, tak sepenuh jebur, tak ada ai sikit apa. Tapi makna kata ai dengan jebur ni, ai lain ke ai tu dengan jebur tu benda tular? Jawab kata ai dengan jebur ni benda lain. Tapi syarat bagi nak sepenuh jebur, nak sedap tengok kena ai penuh dalam. Supaya tu syarat bagi nak sah semaya hadap kiblat, tudung aurat. Maka tudung aurat tu hakikat semaya dah, diri semaya hadap. Tapi nak sah semaya kena bergantung dengan dia, kena bertambah dengan dia, kena hubung kait dengan dia, baru nak sah semaya. Tapi dia bukan hakikat semaya. Adapun kalau kita kira rukun, mana takbir, Allahu Akbar. Ni Allahu Akbar ni ruknun min arkanis salat. Dia rukun semaya dan dia satu juz semaya, dia kena pada hakikat semaya. Makna semaya, dia tu semaya dah. Tu faham dah. Ni takbir Allahu Akbar. Diri takbir serta niat. Niat tu dikata humi semaya, dan takbir kena pada juzuk semaya, hakikat semaya. Dia tu juzuk semaya, dia tu kena pada hakikat mahiyah semaya. Supaya baca Fatihah. Adapun kita ambil air wudu, kita ambil air semaya, hak ni bukan semaya, bukan diri semaya. Hadap kiblat bukan diri semaya, tapi nak sah semaya terhenti bergantung dengan dia, baru nak sah semaya. Supaya ni jemaah ni, masalah jemaah dengan molek ni hak kita dak buat dah ni. Dan telah maklum, dan pula telah maklum katanya imam kitanya, ia katakan telah maklum syarat sah jemaah itu berjamaah, kena semaya jemaah. Jemaah kena jemaah. Kalau tak jemaah tak sah jemaah. Adapun semaya fardu tak jemaah pun tak apa, semaya sore pun sah, tapi pahala dia kurang. Kita semaya sore wa zuhur atau puasa sekarang usalli fardal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, maya munfarid. Maya sore dia sah ke tak semaya jemaah kita dengan keadaan kita munfarid, seorang diri boleh sah, tapi nak sempurna pahala jemaah maka tak dapat pahala jemaah, tapi semaya tu sah. Kerana pada semaya jemaah tidak disyaratkan berjemaah, tapi kalau semaya fardu tak disyaratkan berjemaah. Tak jemaah pun sah. Tak, kalau jemaah boleh pahala 27, kalau tak jemaah tak boleh pahala 27, boleh pahala sah kalau dia khusyuk. Tapi pada semaya fardu 5 waktu sehari semalam tidak disyarat berjemaah, tapi pada jemaah syarat berjemaah. Kita ayat dah gitu, takbir ke nah takbir.
Takbir kena niat masuk ngikut imam dalam ra akbar tu. Misalnya tadi maya. Saja aku semaya fardu jemaah mengikut imam kena duduk dalam ra akbar, jangan luar tu. Kalau takbir Allahu akbar ngikut imam di dalam ra, luar ra akbar, maya jemaah kita tak sah, sama ada tu imam sama ada makmum. Faham tak ni? Bagai baik ni payah gak ni, tapi orang kadang-kadang kita bermudah-mudah kan aku semaya tak jadi po, tak ada seru po, tak ada wasa sedak, tak ada wasa zong, tak ada wasa mani. Kita waktu orang panggil tak reti. Maya maak tagi buat apa? Dengan molek ni. Royak 2 kali dah ni. Banyak kali dah royak, baru ni pun royak dah. Kita takbir tagi, kalau kita tak imi, syarat kata aku imi duduk dalam ra akbar. Duduk dalam Allah, pasuk di ra akbar. Jangan tahu Allahu akbar di luar ra akbar itu aku tak imi. Ada apa kalau jemaah ataupun semaya fardu sah, kita semaya Allahu akbar semaya fardu. Bawa mai siapa kerak baca patut, aku lupa niat tak imi, aku imi. Sah, makmum sah, kita sah. Tapi pada jemaah kalau kita tahu Allahu akbar, lupa dah niat tak imi, baca patut tak ada niat tak imi, maka semaya kita batal, semaya makmum pun batal sebab kita tak imi. Kalau makmum batal ya sore ya, dia tak ada niat tak mengikut tak imi dalam ra akbar, dalam lafaz Allahu akbar, maka semaya bagi makmum tak sah. Kerana syarat pada jemaah nak sah kena berjemaah. Tengok jemaah yang banyak nak, dan sekurang-kurangnya kurang-kurang jemaah 40 orang yang kamil, 40 orang yang sempurna. Ni 40 orang ni. Ni dia tubik 2 perkataan. Kita tengoklah kitab saf-saf dalam kitab Raudhatul Talibin bagi Imam Nawawi ataupun dalam syarah Majmu' bagi Imam Nawawi, syarah Muhazzab ya ta'ala. Perkataan Imam Syafi'i yang kata asahul qaulai, ni salah satu ni perkataan ni. Asahul qaulai minal Imam Syafi'i, perkataan yang sebetul-betul daripada Imam Syafi'i tu baik 2 perkataan. Ning musannaf kita ambil satu perkataan daripada Imam Syafi'i. Syarat nak sah jemaah dalam jemaah 40 orang, yakni 40 orang, yakni sekali terimam serta terimam dah ni 40 orang. Makmum 39 campur masuk teimam seorang jadi 40. Ni perkataan yang pertama. Dan perkataan yang kedua daripada sesahih-sahih daripada perkataan Imam Syafi'i, yakni 41. Makna makmum 40 masuk teimam jadi 41. Ini perkataan yang kedua daripada perkataan yasa. Ikutlah 40 atau 41. Patu ketika kita tahu makmum tak cukup, ya tubik pada 15 perkataan. Setengah kata teimam dengan makmum boleh buat jemaah dah. Kata setengah teimam seorang makmum 2 orang boleh buat jemaah dah. Kata setengah teimam seorang makmum tak 8 orang, 9 orang campur teimam boleh dah. Kata setengahnya daripada perkataan bagi Imam Malik 12 orang, makmum di sebelah orang, teimam saat ni tu seorang jadi 12. Boleh buat tanggung di atas perkataan yang qadim daripada Imam Syafi'i, 12 orang boleh buat jemaah. Ini perkataan yang lama tu. Kata yang lama, tapi perkataan lama perkataan mana? Yakni perkataan sebelum Imam Syafi'i kita hijrah pergi kepada Mesir. Perkataan yang keluar Imam Syafi'i duduk di Baghdad, perkataan Imam Syafi'i duduk di Iraq. Perkataan yang keluar di situ orang panggil al-qaulul qadim, perkataan yang lama bagi Imam Syafi'i kata 12 orang boleh buat jemaah. Satu hari apabila Imam Syafi'i kita berhijrah daripada Baghdad daripada Iraq, mari duduk Mesir, ngaji Mesir, jadi mufti di Mesir. Ketika ni ya tubik perkataan yang baru, perkataan etika tu orang panggil al-qaulul jadid, perkataan yang baru bagi Imam Syafi'i selepas daripada ya hijrah daripada Iraq mari kepada Mesir. Dulu Imam Syafi'i pernah kata jemaah saat ni 12 orang, jemaah pada jemaah 12 orang sah dah. Apabila ia mai hidup Mesir, ia rujuk, ia tolak perkataan itu, ia kata baru, yakni jemaah syarat nak sah jemaah kena jemaah tu 40 orang ataupun 41. Ini perkataan mana? Al-qaulul jadid, perkataan yang baru bagi Imam Syafi'i. 40 orang ingat molek tu.
Pakar kawik hari ni tak buat Jumaat, tak boleh nak Jumaat macam-macam dah. Macam-macam takutlah tu imej dia pun takut masjid, takut kena igak, takut kena kurung macam-macam dah. Tak buat Jumaat pun bamalah baru ni riuh. Tengah-tengah tu imej halawai kulit tan mayelah dia nak kata nak igak boh lah. Belalah cabut tu imej ke cabut tak apa dah weh. Kulit tan ni baru ni kok kedai kok tu mayeh. Siapa tak batas sejik lain tak mayeh, pakat main mayeh sini. Sejak kalau tak mayeh, pas di kedai mayeh, timeh tak belag dia kita nak mayeh. Dia mau tak mau semayeh. Pas tu dia kuda, piah mayeh kacai-kacai nak cabut. Nah, martabak timeh nak wear timeh jadi timeh. Pas bisa takut, takut saya ke pengkat ya, saya ke yuk ya, tak gih mayeh kata timeh dingin pun. Takut cabut timeh ya. Pas tengah-tengah kok dia aku belah dia mau cabut tamneng ku daripada ti imej asal aku jangan duk kupu dengan Allah, jangan ku duk lupa Tuhan sudah dia mau cabut tamneng ke imej cabut meh ada geus maya gitu tak ada duk cabut juga weh tak ada cabut juga tak ada cabut leh lepas tu pakak mai semaya tempat dia tu ramai penuh cik siapa latah sutuh maya sebab nak di lain pakak tak ada semaya jemaah lepas tu rumah pun tak ada jemaah kau ni tak punya apa hamba tahu nak buat kan masa tu. Nah, ampa tu mai surat. Masa Covid benar tu. Ni nak yak terbala uji pokok kita tengok Tuhan nak teh email murid kata memberi email dah. Memberi email dengan Tuhan tu bukan email lagi belum diuji bukan email. Mari Covid pak sejak tak tu baik. Tarawih tak ada duk gaji tapi tanya, bila ni sejak nak buka tarawih tak lewat deh. Fok tanya ada hari tarawih ni. Fok hak tanya tarawih tak ada hari tarawih. Tapi fok tak tanya senyap fok tu hari. Hafak tanya tu, bila tikmir ni dah menukar sejak kita asal puas cakap tak ada boleh terawih ni. Tanya ni. Lepas tu baru ni dia katuk tu, dia katuk. Nah, ampu tunggu surat so katuk ponok belakang, katuk ponok. Nah, tak wi budak dah ponok. Nah, tak wi dah ponok, klik belakang tu. Akhir pun tengah kocok anyok ni. Ponok setengah tu kocok anyok. Siapa budak tak ada, siapa sekarang pun dah. Nah, so sekarang. Jadi, kerak seng dengan Covid baru ni setengah ponok tu, tak ada budak lah ni. Sebab klik tika Covid tu klik pakai klik jadi kemeroh buat apa pula setahun. Lepas tu hak tok guru tak ada tu klik nah nampak tu tak boleh buka lagi. Lepas tu kita tu buka juga royak phone ni temai buat sejik sungguh mai buat sejik akak mai 10 orang siapa penuh bawa penuh tu fok semua tanya tu babo cocok ge vaksin tanya babo cocok dak ge vaksin. Baba tu pocok yak budak pas anak pocok lalu dah. Pas mana ketah pocok lupa tahu mana. Fok semua tanya kita pocok vaksin lagi baba ni nak buka ponok nak pocok vaksin. Tak pocok vaksin tak boleh buka ponok lah. Lepas tu duk mari fok semua nak masuk le ponok penuh. Orang duk mai bomo pun penuh. Cai le ponok. Le luar kata kena ham kau. Tulis tu. Deh. Fok semua mari tu nak masuk le pondok. Lepas tu wakil jawab anda masuk boleh tapi masuk kaki dua takut tubik kaki satu tak okey tau. Nah, masuk. Tak ada masuk pasuk. Lepas tu dah kita buka pondok tengah kok ni tak ada orang buka, tak ada tak wani nak ada pondok apa itu babo pun takut tak wani nak buka takut kena kat tua kena gapo babo tak wani buka. Lepas tu kerak daripada situ tu sampai sekarang pondok di Kemerau tengah-tengah. Pas masa tu demo tak ada buka kita buka 9 bulan dah. 9 bulan kita duk ngajar sikit banyak ngajar koda kita boleh buat. Lepas tu kalau demo nak masuk pocok masuk pocok ada apa. Tapi kita nak ayat tafuk kita tak ada Covid. Kalau demo pocok boleh tapi syarat kita nak demo tulis kata budak kita kalau pocok gi sakit ataupun tangi jadi koleh, tangi tak lakik demo jangan jawab guna. Demo kena tulis lai aksong wi kita. Pak kita nak lai sup yo agama tengok. Masuk mau nak kita boleh, nak pocok boleh syarat kita nak laisuk lepas tu demo nak tulis. Tak ada berani masuk enggak. Kita nak cedek lakan kita deh. Ni kita turut demo semata turut putar tulis teruk gawe. Dah teruk juga, mai teruk putar tulis teruk juga. Ikut demo peradak kadak teruk juga. Dah kita kena tengok juga dah. Ni masalah Jumaat dah hari ni. Kita kena jaga dah. Orang yang kami yakni orang yang akil balik. Apa makna kata 40 orang ni yang kami? Yakni orang yang akil. Makna orang yang berakal. Balik. Apa balik? Umur cukup 15. 15 tai-tai. Ataupun tak sampai 15, dia mimpi, dia ahlam, dia mimpi.
Ha tu boleh laka tu. Makna kata makmum hak mari semaya jemaah 40 orang ni, emo kita kata orang ni yang berakal, dia bukan orang gila. Dia bukan orang bodoh. Lagi pula dia tu balik mana umur dia sampai 15 tahun, cukup 15 sempurna. Dia bukan kanak-kanak yang tak mumayyiz. Ni syarat bagi makmum hak nak jamaah jemaah ataupun jemaah dalam jemaah ni, dia kena orang yang balik, yang akil dan balik. Lagi pula merdeka. Orang ni bukan gunik orang, bukan hamba orang. Makna 3 syarat. Syarat pertama, yang kami makmum nak semaya jemaah, nak buat jemaah ni, makna dia tu kena berakal, bukan bodoh, bukan gila. Dan dia tu balik mana umur dia tu sampai 15 ataupun tak sampai 15, 13 yang mimpi dah. Syarat yang 3, dia saling merdeka, bukan hamba orang, bukan gunik orang. Yang keempat, syarat hak ni jemaah makmum yang nak semaya jemaah kali ngata imam 40 orang ni mustautin. Apa mustautin? Yakni orang yang tetap situlah lah mana aku mati hidup, aku duduk situ. Tupa orang duduk jabat ni. Aku kalau sakit, kalau sakit lah mana, kalau lagu mana, dia sakit kuat ke tak kuat. Lagu aku nak mati sini. Aku nak mati kapun jabat ni. Lah mana aku nak mati sini. Ni orang panggil mustautin. Apa farak di antara mustautin dengan mukim? Lain tau. Orang bermukim, ya tak tentu, kadang-kadang mukim 3 hari, mukim 10 hari, mukim setahun, mukim 2 tahun. Tapi ya tak, kalau kawan ni sakit, kawan nak kelik mau kawan. Ni orang panggil orang bermukim supaya tok pakai duk ponok, supaya pelajar sekolah duk mau sekolah, duk setahun 2 tahun, kadang-kadang pelajar ponok duk 10 tahun. Tapi ya tak, kawan nak kelik duk rumah. Kawan sakit, kawan nak rumah, kawan alim, kawan nak kelik duk rumah, tak ada nak mati ponok. Orang ni tak boleh berikan nama mustautin, dan orang ni tak dibilangkan jemaah dengan dia supaya tok pakai duk ponok 10 tahun, duk ponok 5 tahun. Ahli kampung di situ tu boleh panggil ke tak tok pakai tu ahli jemaah? Tak boleh panggil ahli jemaah, dan tak dikirakan jemaah dengan pelajar-pelajar pondok, kerana dia itu bukan mustautin kadang bermukim duk situ sama tara dia nak mengaji. Apa pondok-pondok semua nak buat jemaah dengan tok pakai tak boleh. Tapi kalau buat tu buat gitu yalah. Tapi orang panggil syarat bagi sah jemaah tu terluput mustautin. Dia tu akidah tak bodoh, tak gila. Dia tu umur 15 dah. Dia tu merdeka, tapi syarat selagi tak cukup syarat yang keempat, dia tidak mustautin. Dia tu bukan orang yang tetap di situ. Ingat molek tu. Supaya orang ni ya bin ni mai duk kampung kita bertanya ya, mu nak mati sini tak? Kawan ada sakit gigi, kawan nak klik rumah kawan kok tak ada nak mati jabat. Orang tu tak boleh kira ahli jemaah dengan dia tu. Tak boleh kira jemaah dengan dia. Sebab apa? Dia tak ada mustautin di situ. Syarat bagi orang nak jadi jemaah, nak panggil ahli jemaah, syarat dia mati hidup, dia nak mati situ. Mau bini dia tu, kalau dia bini orang jabat, dia nak mati jabat. Kalau dia bini nastar, dia nak mati nastar. Mau klik dah kau ni, klik star zero orang tua ya, tapi nak mati sana. Ni orang panggil ahli mustautin, ataupun dikata mustautin itu dinama kata ahlil jumu'ati. Boleh bilang Jumaat dengan dia. Tapi kalau kita kata qura muttasilah, kampung-kampung yang berhubung, nak bagi hak tu bila Jumaat pada satu kampung ni masalah yang besar juga dah. Satu kampung buat 2 Jumaat, satu kampung buat 2 masjid, tak sampai 3 masjid. Hak ni kena kira. Tengah-tengah duk jadi dah. Tapi kalau kita di Suria, jadi nak beza kampung tak boleh. Yang panggil qura muttasilah, kampung yang berhubung tak tahu mana kai. Sebab tu Syekh Said Ramadan Buti, Dr. Said Muhammad Said Ramadan Buti, masa kita duduk sana, kita duduk main maak dengan dia duduk belakang. Hak mati syahid dalam sejik kena berdiri, kena bang dah. Tu Dr. Muhammad Said, panggil Dr. Syahid Muhammad Said Ramadan Buti. Umur kita dekat umur sejik bawah, pok kita duduk atas. Pas hari Jumaat ni dia buat gana. Dia kena qura muttasilah, yakni kampung yang berhubung, tak nak buat kek tak boleh. Pas dia buat gana, sudah semaya Jumaat siap, ia iringkan dengan zuhur. Sunat iring dengan zuhur. Tu ulama besar-besar aja ni.
daripada Syekh Buti, daripada Syekh Wahbah Zuhaili hak karya kita dah. Karya kita Al-Fiqhul Islam wa Adillatu Tafsir Munir, lagi pula Tafsir Wazib, kitab besar tu. Fok ni dia buat ke apa? Dia buat jemaah, lepas pada tu iring Zuhur, sebab kata setengah sah, kata setengah tak sah. Dalam satu kampung gi berimpung dua jemaah, berimpung dua masjid, kata setengah sah, kata setengah tak sah. Hak mana jatuh dulu, hak mana jatuh dia. Kadang-kadang kita tak tahu hak mana jatuh dulu, jatuh dia. Dia kira dia assalamualaikum ta'imir. Apa payah? Pakai iring Zuhur selalu. Pas ni syarat bagi nak sah Jumaat 4 perkara. Yang pertama, orang yang akil bukan bodoh, bukan gila. Syarat yang kedua, umur cukup 15. Syarat yang tiga, orang ni merdeka. Syarat yang 4, nak bila Jumaat dengan dia kena mustating, mati hidup nak mati situ Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Diri bagi 40 tu sah kena sembahyang diri. Maknanya sembahyang di takbir Allahu Akbar dengan takbir dia. Kalau takbir baik ni tak asal ni. Allah. Right. Tak bunyi untuk diri sebab orang panggil setiap kelimah daripada rukun, daripada takbir Allah Akbar ya rukun. Dia kena yusmi' nafsahu. Dia kena mendengarkan akan diri min hurufit takbir, daripada huruf-huruf takbir nak masuk lelingo dia. Allahu Akbar. Kena bunyi bila kalau buat Allah tak sah. Kena ingat tu. Orang yang sah diri je. Sah semaya diri mana nak? Ya takbir nak bunyi bila Allahu Akbar. Nabi punya be masuk leling sute harfan bi harfin kalimatan bi kalimatin min hurufit takbir. Kena tu be kena boleh dengarkan dia mulai tepi tu oleh dengarlah Allahu Akbar. Orang tepi pun dengar betul-betul. Ya sendiri tu mendengarkan diri sendiri. Pas lagi takbir Allah senyap, akbar senyap. Adapun akbar Allah tak bunyi, maka takbir yang ketika ni tak sah. Tu orang semaya sah semaya diri tu. Ataupun baca Fatihah tak kenal. Ni orang panggil tak sah juga semaya diri tu. Baca Fatihah, orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan baca Alhamdulillahi rabbul alamin. Tak apa lagi bahasa Arab lagi. Faham mana you baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tak reti tak apa lagi. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak ada sedih. Ni ya jadinya akan dikau lah berhala aku sembah, akan dikau lah berhala aku minta tolong. Khonanya kalau kita ngaji lain nahwu dia panggil dhamiru faslin, domir yang menceraikan daripada amil. Iya kena sedih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena sedih. Pas dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia tak kerti makna tu iya tu dalam kita anak kata di dalam kita i'anatul talib kata orang baca iya tak ada sedih, dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikalah berhala mana as-sanam, akan dikalah berhala aku semua, akan dikalah engkau sani aku minta tolong. Lepas tu kalau dia reti pergi baca juga buat main-main, maka kufurlah ia. Kena beringat tu bagi orang yang baca tu. Kena sah semaya diri. Maka jika ada di dalam 40 orang itu yang tiada sah sembahyangnya, seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah. Tak kerti baca Fatihah. Tak boleh tu. Tak kira tu jemaat dengan dia. Ada ke orang tak kerti baca Fatihah? Kita ajar bismillah boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Alham tak boleh baca. Supaya orang baru masuk Melayu. Ataupun orang baru masuk Islam. Mu'allah nak baca Fatihah tak boleh. Lepas tu nak buat lagu nak bila kedak jemaat dengan dia. Tak bila. Sebab nak baca Fatihah tak boleh. Tapi semaya ya boleh tak? Boleh semaya. Kira tak sah tak sah. Lepas nak baca Fatihah tak mana. Lepas kena diri kau Fatihah tu. Nak baca Fatihah tak mana. Bismillah kau tu boleh kaca-kaca. Nak baca Alhamdulillah. Nak baca tak boleh. Kita tak Alhamdulillah. Tak boleh baca. Ar-Rahman baca tak boleh. Lepas tu nak buat lagu nak semaya syarat. Semaya ya kira disah. Tapi nak bila jemaat dengan dia tak boleh. Kerana apa? Kerana dia baca Fatihah tak mana. Tapi sah tak semaya. Ya duduk pada anak. Ulama tu yang nak baca bahasa Arab tak boleh. Baca bahasa Sieh. Tak boleh bahasa Sieh. Baca bahasa Melayu. Makna daripada Fatihah bahasa Melayu. Bahasa Melayu nak Bismillah dengan nama Allah yang amat pemurah. Yang amat pemurah. Lagi amat pengasih. Baca ke tu.
Kalau orang nak baca Arab tak pandai, dia terjemah pada bahasa Melayu ataupun dia terjemah pada bahasa Sia, tapi syarat dia kena tak erti sungguh. Deh. Lepas tu bahasa Sia pun tak erti bahasa Melayu tak. Dia diri sekadar panggil Fatihah tu. Duk dia sebenarnya. Pada zikir tamu zikir subhanallah, 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 subhanallah. Baca Fatihah lepas minit. Kita tak boleh seminit. Subhanallah, subhanallah ataupun la ilaha illallah, la ilaha, ganti daripada Fatihah. Tapi ingat dia, boleh ke tak kita nak bila Jumaat? Jawab kata tak boleh, kita nak bila Jumaat dengan dia. Nah, sekat tu dulu kami kata wallahu a'lam dah. Lepas tu amo minta sekadar ni berapa dah? Amo dah kerja sikit. Hari ni insya-Allah kita sambung minggu depan ni pula. Insya-Allah dah amo minta banyak ni dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayah kita pada jalan kebaikan dan jalan kebajikan. Amo minta banyak ni dulu hari ni. Ada uzur sikit dan pula ada kerja sikit dah ke umur tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب اللهم طول عمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله.